Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Okey, untuk kali ni saya nak share lah macam mana cara-cara kita nak buat pintu 3G glass. 3G ni dia ada dua cara. Sama ada kita nak bubur spray cat, ataupun sama ada kita tampal stiker lah. Yang macam saya ni, saya suka lagi pakai cat. Okey, untuk first kali saya gunakan blockboard lah. Bukan blockboard, saya gunakan 15mm plywood yang satu side putih. Kita boleh juga sama ada kita nak guna chipboard ataupun nak gunakan plywood. Cuma kali ni saya gunakan plywood lah, sebab ringan sikit lah. Sebab saya tak pakai lori kali ni, semua sumbat dalam kereta je masa installation. Kemudian saya potong juga lah dengan dia punya side panel. Untuk side panel saya pakai HPL lah, laminate. Untuk pengetahuan, kita tak boleh lah nak buat side panel ataupun dia punya skirting menggunakan glass juga. Sebab ada sebab dia lah. Sebab kalau kita guna laminate, kita boleh potong. Kalau macam bentuk dinding tu, kita boleh potong lagi lah dia punya side panel. Kalau kita guna glass, mungkin agak susah lah. Memang susah sangat lah nak buat kerja. Untuk gelas, kita gunakan gelas yang clear punya gelas, yang thickness dia dalam 3mm. Kemudian cat, kita kena kacau dulu lah sebelum, takut dia berketul-ketul kan. Kalau nak tambah thinner tu, tengok keadaan lah. Kalau dia pekat sangat, tambahlah thinner. Jadi inilah brand cat yang saya gunakan. So harga dia agak keras lah, dalam RM70 juga lah 1 liter. Tapi cukup lah kalau guna untuk dalam 10 keping pintu tu, cukup lah untuk 1 liter. Sebelum spray, pastikan kita punya gelas tadi tak kotor lah, habuk ke apa kan. Nanti kita punya result dia hancur lah kalau kita tak jaga semua tu. Okey, kita spray dulu satu layer dulu. Tak payah sampai tebal sangat. Kalau tebal sangat, kiranya kita cari penyakit lah. Nanti dia meleleh kan. Tak cantik. Biar dia satu layer dah cukup. Biar dia kering satu layer, kemudian baru kita spray untuk layer kedua. Lepas tu kita kena sidai dulu lah kita punya gelas tadi, biar dia betul-betul kering. Okey, sementara tu saya suruh saya punya kawan buat dia punya set panel, pelmet, plin semualah menggunakan Formica tadi. Jadi saja bagi dia kerja sikit, bagi dia cepat pandai. Kalau tidak, sampai takut tu je tak pandai-pandai lagi. Lama kerja tapi tak kerti. Jadi saya latih dia sikit lah bawa kerja-kerja kabinet ni. Jadi kita kena trim lah. Macam saya tunjuk dululah macam mana kita nak tampal Formica dekat atas board. Okey, agak cat kita tadi, kita punya gelas tadi dah kering dia punya cat. Kita spray lah untuk layer yang kedua. Jadi kita boleh check lah yang mana yang kelabu tu belum cat lah kan. Agak yang sini ni kita spray bagi dia untuk layer kedua. Tapi ingat betul lah, jangan terlalu tebal. Kalau tertebal, mungkin susah lah, dia akan melekat lah, ngam-ngam je. Agak-agak dah, bila kita angkat cermin tu, kita tak nampak sebelah, kira dah okey tu. Jadi kalau kita buat tebal-tebal, nanti dia akan melekat kat board. Dia tetap kering, tapi dia akan terkopik lah, macam tu lah lebih kurang. Agak-agak je sampai dah tak tembus pandangan daripada sebelah lagi tu. Kira dah okey lah tu. Okey, jadi keesokan hari dia, kita dah boleh lah buat dia punya aluminium edging. Untuk aluminium edging, kita kena gunakan aluminium edging yang lebar dia 19mm.
Cara pemasangan aluminium edging samalah macam pintu kabinet yang sebelum ni kan. Cuma kali ni dia 3G sebab kita lapik dengan gelas belah atas dia. Kalau mata metal saw kita tajam, sedap buat kerja, lembut lah, macam potong mentega je. Kena ingat lah, kalau macam mata aluminium edging, janganlah kita gunakan untuk potong kayu. Kalau tidak, dia tak cepat rosak lah, dia punya tajam. Biar gunakan khas untuk potong aluminium saja. Jadi macam ni lah cara-cara dia kita nak buat pintu 3G. Belah bawah dia kita bubuh plywood, dan atas dia kita bubuh gelas tadi yang dah siap spray. Kemudian kita bubuh lah aluminium edging. Untuk gelas yang belah bahagian bercat tadi, belah bawah tau, yang terbalik pula. Kalau boleh bagi kemasnya lah, bahagian ujung tu kan, yang mana kita dah potong 45 untuk aluminium tadi. Bila kita nak lekatkan aluminium tadi, biar dia betul-betul cantik. Kalau tak cantik, itulah menunjukkan macam mana hasil kerja kita lah, macam mana mutu kerja kita kan, kualiti kerja kita. Kalau kita buat tak kemas, orang pun expect yang tak best lah untuk kita kan. Jadi kalau boleh kita buat sekemas-kemasnya, sebab orang dah bayar kita dengan harga yang boleh tahan juga kan. Jadi kita buatlah bagi kemas-kemas sikit. Tak mau kemas sikit lah, kemas banyak-banyak lah. Kemudian seterusnya kita dah boleh pasang dia punya handle. Untuk pintu 3G, handle dia kita kena pakai ini saja handle dia, built-in handle. Kita tak boleh pakai bar handle lah, sebab kita tak boleh nak tebuk gelas. Jadi inilah handle yang boleh kita pasang. Kalau macam pintu 4G, ada yang boleh lah, kita tukar handle, kita pakai handle. Cumanya pintu 3G dan 4G sebenarnya beza dia banyak jugalah beza dia. Kalau macam 3G, handle dia, pintu dia macam ni lah aluminium dia. Kalau macam 4G, dia ada macam-macam jenis sikit, dia punya handle kan. Lepas tu aluminium bahagian tepi dia pun halus, yang tak ada aluminium pun ada. Tak apa, nanti kalau ada masa saya sharekan macam mana perbezaan antara pintu 3G dan pintu 4G. Okey, agak kita punya kita punya gam untuk aluminium edging tadi dah kering. Kita boleh tebuk untuk lubang hinges. Untuk tebuk lubang hinges ni kita kena betul-betul berhati-hati. So dekat sini saya sendiri yang tebuk lubang hinges. Saya tak suruh budak saya buat, sebab dia takut. Kadang takut dia sambil lewa buat pecah. Sebab pernah jadi tragedi lah. Saya pun belajar daripada kesilapan juga. Dulu tebuk lubang inches, pecah gelas tadi. Okey, lepas kita punya gam max bond tadi dah kering, kita kena asah lah dia punya bahagian tepi-tepi pintu tadi, bahagian ujung aluminium edging ni kan. Bila kita potong 45, mungkin dia punya belakang tepi-tepi dia tajam. Jadi kita kena asah lah, sama ada gunakan sandpaper ataupun guna kikir Okey, kemudian mana-mana lebih-lebihan max bond tadi yang terkeluar kat tepi-tepi tu, korek, cucilah pintu kita. Okey, dah siap asah semua tepi-tepi tu, kita dah boleh pasang dia punya hinges.
inches saya gunakan soft close jugalah. Tak main lah soft, dah macam tak pakai dah yang tak ada hidrolik tau. Kita guna terus yang soft close punya. Sekarang 2021 kot. Okey, jangan lupalah untuk side panel tadi. Untuk tengok pasal 3G pintu je kan. Jangan sampai kita lupa kita punya side panel. Okey, untuk edging side panel saya gunakan PVC edging lah. Kalau pakai aluminium edging je macam tak menarik sangat kan. Macam-macam tak best lah. Jadi saya gunakan PVC edging. Jadi nampaklah cantik sikit. Kalau kita nak guna aluminium edging pun boleh juga. Terpulang lah. Cuma kali ni saya gunakan PVC edging lah. Okey, untuk side panel ingatlah kita kena cari yang gloss lah kalau boleh. Tak nak yang matte lah, kita pakai yang gloss. Baru match lah dengan kita punya pintu 3G tadi. Okey, sebelum nak pasang pintu kena ingat lah, kita kena pasang dia punya shaft dulu lah. Kemudian kita kena silikon bahagian celah-celah yang berlubang kan. Kita kena tambah silikon. Okey, mana berlubang lebih-lebih tu kita letak kertas. Ini bukan kita nak menipu, kita tak menipu pun sebenarnya. Kalau kita buka kertas ni kat celah-celah tu barulah kemas. Kalau tidak, satu bandel silikon pun tak cukup. Jadi kita selitlah dengan kertas sok khabar. Okey, silikon dululah mana celah-celah tu kan. Bagi dia kemas cantik sikit. Cantik sikit pula, cantik banyak. Lepas tu kita dah boleh lah pasang pintu. Kalau kita punya silikon tadi dah kering kan, kita pasang lah kita punya pintu. Terpulang lah, suka lah nak pasang pintu bawah dulu ke, pintu atas ke dulu ke. Okey, satu nasihat saya, kalau boleh buat kerja pintu 3G ni slow-slow lah. Hati-hati sebab dia gelas kan, kaca. Kalau jatuh kelepek, dah pecah. Okey, jadi macam ni lah hasil dia, pintu 3G glass. Inilah orang panggil pintu 3G tu. Jadi boleh tengok lah, dia memang cantik. Mahal sikit lah, mahal sikit je pun. Okey, sebenarnya untuk job ni dah sedih sikit lah. Saya boleh tertinggal sekeping lagi pintu dekat bahagian ventilation tu, kat atas hood tu kan. Boleh tertinggal pula. Nak patah balik jauh tu, Melaka dengan Subang kan. Jauh. Tak apalah, nanti mungkin lepas raya nanti saya datang lah, settle kan. Lagipun ni rumah sepupu saya, dia pun okey. Jadi sedih lah, sekeping boleh tertinggal. Okey, jadi saya rasa sampai kat sini lah perkongsian saya mengenai pintu 3G. Dan saya harap anda dapat sikit lah input ataupun info-info daripada yang saya sharekan ni. Jadi kalau ada yang terlebih terkurang ataupun ada yang ada yang lebih pro daripada saya kan, kalau boleh kita kongsi-kongsikan lah kita punya pendapat ataupun cara macam mana nak improve lagi lah kita punya projek. Okey, sekian dulu daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye.